to the government about just now Zafrul should become the MB, Amir should become minister and replace Zafrul. I think saya berpendapat bahawa maybe selepas pilihan raya negeri, Datuk Johari Ghani should be made the second finance minister. Assalamualaikum, kembali kita ke episod Keluar Sekejap sama saya Syaril Hamdan Dan saya KJ. KJ, bagaimana minggu lepas? Pertamanya saya nak ucapkan tahniah kepada Syaril dan juga kepada diri saya sendiri sebab pasukan kegemaran EPL kami telah pun layak untuk Champions League Secara sah dan sahih. Manchester United muncul tempat ketiga dan belum confirm lagi sebab kita rakam sebelum perlawanan terakhir. Okay. Ya, cuma saya buat ramalan lah. Manchester United tempat yang ketiga dan Newcastle United tempat keempat. Okey. Ya, dan kita tengok siapa yang betul. Yang tertinggal bas adalah Liverpool. Actually itu lebih penting. Itu lebih penting sebab yalah, Liverpool ni antara pasukan yang ada peminat-peminat di Malaysia. Ya, termasuk penerbit kita, saudara Dil. Oh, dia penerbit kita? Bukan, dia pembantu host. Okay, something I can't remember what his title. Anyway, congratulations. Thank you, congratulations Tanya. Dan nampak gaya Man City menang. Ya, Man City menang sebagai juara. Anti-climactic sikit sebab terlalu awal mungkin. Tetapi I thought climactic sebab dia pintas Arsenal. Tapi yelah, macam kita bincang minggu lepas, kita rasa Arsenal sekurang-kurangnya memberi saingan, tetapi mungkin harapan kita sebagai neutral adalah untuk melihat benda ni sampai ke minggu terakhir, tapi Arsenal gagal untuk bawa ke minggu terakhir. Syaril, saya nak tanya sebab ni kita cakap soal singkatan nama di Malaysia, Syaril pernah dengar tak orang yang merujuk kepada Manchester City sebagai MC? Jarang, tak pernah kan? Tak pernah. Ya, sebab di Malaysia, Manchester United sinonim dengan MU. Ya. You studied in Manchester. I did. You know it's sacrilege to call it Man U or MU, right? Yes. Ya. Jadi untuk peminat Manchester United di Malaysia, jika pergi ke sana, jangan Salford, sebut MU. Jangan kata Man U ataupun MU. You have to say Man United. Betul. Or United. Ya. Tapi Man United ataupun United, dia tak senang untuk sebut kot. Mungkin ialah dalam konteks Malaysia. Dia macam MU. Mungkin macam one utama sebut OU. Okay. Alright. Maybe. Ada something about kita punya ni. But anyway, tahniah. Terima kasih. Tahniah juga. Kita look forward lah kepada Champions League pada tahun depan ataupun musim depan. Saya difahamkan Syaril baru kembali daripada Eropah. Ya, saya dalam sebahagian daripada kerja dalam soal advisory ni, Watchtower Advisory, ada memberi sedikit perkhidmatan khidmat kepada sebuah syarikat pelaburan berpangkalan di Eropah, dan saya dijemput untuk pergi ke retreat mereka lah lebih kurang di Marbella, di Sepanyol, Selatan Andalusia. Wow, Kali pertama saya ke Marbella, saya pernah pergi ke Andalusia. Marbella ni kalau tak silap saya tempat T1. Tapi saya dijemput lah. T1. Saya adalah sedikit sponsorship di situ. Okay. Kalau saya sendiri mungkin saya pun tak mampu lah. Tapi saya bukan T1. Saya bukan T1. Adakah Marbella ni T1? Saya lihat ada, betul lah. Ya, T1. Ya, T1. Ya. Tapi KJ dah pergi berapa kali dah Marbella ni? Marbella saya dah sampai ke Marbella 2 kali. 2 kali. Itulah beza. Untuk buat bezanya kita, saya dah umur 37 baru kali pertama pergi. Saya buat research. Masa tu saya saya telah buat penyelidikan terhadap tamadun Islam di Sepanyol. Dan kawasan selatan Sepanyol tu memang syarat dengan sejarah dia, seperti mana yang saudara Syaril tahu. Tapi dia lebih Granada, Cordoba, Ibnu Khaldun dia lahir di Seville, 2 jam daripada Marbella, dan ada beberapa manuskrip yang penting yang saya telah baca di Marbella. Maknanya manuskrip tu tempat lain tapi dibawa ke Marbella untuk baca ke? Ya, begitulah, lebih kurang begitu.
Okay, so banyak feedback yang kita terima dalam media sosial terhadap episod yang terakhir. Sebelum kita pergi kepada feedback berkenaan dengan MVP kita, yang mana ada banyak komen tentang komen balas lah tentang pilihan MVP keluar sekejap, iaitu Datuk Seri Ahmad bin Maslan. Dan ini akan menjadi topik pertama lah yang kita nak sentuh. Namun ada juga beberapa komen lain berkenaan dengan isu tarif elektrik, ya, Syaril? Ya, ada beberapa komen yang saya terima. Ada sikit di media sosial tapi ada sedikit juga yang personal. Mengatakan bahawa kita mungkin terlalu kind kepada kerajaan dan pentadbiran sekarang ini apabila kita kata ini adalah satu peralihan yang baik dari segi kategorinya. Ada yang mempertikaikan, mengatakan kalau kita nak beralih daripada kategori B40, M40, T20, kita juga harus mengkritik apabila kerajaan dan Perdana Menteri mengatakan bahawa subsidi ini akan ditarik daripada T20. Yeah. Dari segi konsepnya dah tentu kita sokong, tetapi konsistensi antara classification yang hendak digunakan oleh kerajaan hari ini dan untuk makluman pendengar ataupun penjelasan daripada pendengar, poin kita adalah kita pun nampak bahawa pentadbiran sekarang ini mahu beralih daripada kategori yang lama itu kepada satu kategori yang lebih syumul, yang lebih komprehensif, menggunakan konsep seperti pendapatan boleh guna, disposable income. Jadi kalau itu menjadi klasifikasinya, jangan kita gunakan klasifikasi B40, M40, T20. Itulah kritikan yang saya dapat terima. Saya rasa ada point juga, KJ. What do you think about that critique? So just rewind sikit penjelasan yang Syahril bagi tadi. Memang betul, kerajaan telah membayangkan bahawa klasifikasi lama yang diperkenalkan waktu zaman Datuk Seri Najib, iaitu B40 untuk kumpulan 40% pendapatan yang terendah, M40 kumpulan 40% pendapatan menengah, dan T20 kumpulan pendapatan yang tinggi 20%, diganti dengan disposable income yang disebut oleh Syahril tadi. Dan ini adalah satu idea yang telah pun diumumkan oleh saudara Rafizi Ramli selaku Menteri Ekonomi, dan kita tidak diberitahu berkenaan dengan metodologinya secara detail. Cuma apa yang kita tahu adalah kerajaan akan mengambil pelbagai data points untuk dijadikan sebagai pengukur untuk menentukan apakah disposable income untuk satu isi rumah. Dan dalam konteks ini, bila diumumkan bahawa ada peralihan daripada B40, M40, T20 kepada satu konsep yang baru, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pula telah umumkan bahawa T20 tak akan dapat subsidi. Jadi di situlah kritikan dia adalah adakah kerajaan nak beralih kepada satu ukuran yang baru, ataupun adakah kerajaan masih menggunakan T20 seperti mana pengumuman Perdana Menteri yang kata T20 tidak akan dapat subsidi elektrik ataupun subsidi haji. That's what I understood it to be lah. Betul, betul. Cuma sekarang ni kita tak tahu. Kita tak tahu apakah detail berkenaan dengan disposable income, dan mungkin kalau saya nak defend PMX adalah sehingga ukuran disposable income itu dapat diumumkan dan juga dapat dijelaskan, maka tidak salah untuk menggunakan T20 buat masa ni, sebab kerajaan tidak banyak masa lagi untuk buat keputusan berkenaan dengan subsidi. The more you delay, the more you have to pay. So ukuran yang sedia adalah T20. Okay. So he has to use the T20 for now. Saya ingat satu balance yang betul. Because kalau tidak dia kena tunggu. Saya difahamkan PM pun sebut, Rafizi pun sebut bahawa ukuran yang baru ni hanya akan siap pada hujung tahun. Then it might be too late. Terlalu terlewat untuk membuat keputusan berkenaan dengan imbalance cost pass-through ataupun subsidi elektrik untuk hujung tahun ini. Jadi kena guna apa yang ada lah. I think that's a fair point, KJ. Tapi yang saya suka adalah bila pendengar kita jelas mendengar dan juga menganalisa poin kita dan memberi maklum balas berkenaan bagaimana kerajaan dan sistem politik kita boleh lebih
spesifik dalam klasifikasinya. So thank you untuk feedback itu, dan I think that's a fair point. KJ ada saying dalam bahasa Inggeris, don't let the perfect be the enemy of the good. Jadi kalau ada benda yang boleh improve, kita improve, tapi jangan kita tunggu sampai sempurna barulah kita nak buat sesuatu. Kita juga telah banyak menerima komen-komen yang lain yang dari masa ke semasa kita akan jawab. Cuma saya ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada pendengar sebab rating Keluar Sekejap sedang naik. Kita pun belum dapat secara rasmi lagi, tapi sedang naik. Mungkin political podcast antara yang top di Malaysia sekarang, mungkin mengikut apa yang kita telah baca, dan kita harap bahawa lebih ramai boleh subscribe dan boleh like podcast Keluar Sekejap dan beri maklum balas yang berkualiti juga. Absolutely. Kita akan kembali selepas ini. Selamat kembali ke podcast Keluar Sekejap. Ada banyak isu sebenarnya yang kita nak kupas kali ini, tetapi ada isu-isu yang akan kita bawa ke episod yang akan datang. Dua isu yang tak sempat untuk kita kupas pada hari ini, tapi kita nak bagi notis kepada pendengar bahawa kita akan huraikan dan juga bincang dalam episod yang akan datang, iaitu isu yang berkenaan dengan nilai mata wang ringgit, yang kalau dibandingkan dengan nilai mata wang US dollar semakin merosot, dan ini juga untuk memberi pasaran 2-3 hari nak melihat sama ada ringgit dapat rebound ke tidak sebelum kita menghuraikan isu ini. Dan yang kedua, isu yang agak penting di peringkat antarabangsa, Syaril sudah pasti mengikuti berita ni, adalah default di Amerika Syarikat. Default maksudnya Amerika Syarikat tak ada duit untuk membayar hutang dia. Dan ini menunjukkan bahawa di demokrasi paling utama dalam dunia ini, sebenarnya kita melihat ada politik yang sudah rosak. Dan jika tidak dapat ada persetujuan daripada Kongres dan juga Republican dan juga Demokrat, maka US akan berada dalam keadaan default buat kali pertama, kalau tak silap saya, dalam sejarah, di mana dia tidak akan ada duit untuk membayar hutang. Syaril, mungkin walaupun kita akan huraikan dalam episod yang akan datang, pandangan awal berkenaan dengan dysfunctional politics di Amerika Syarikat. Ya, jelas apa yang KJ katakan. Ini adalah berkenaan dengan politik domestik dalaman Amerika Syarikat. Bukannya soal mereka mampu atau tak mampu untuk membayar hutang, itu kita boleh huraikan dalam episod seterusnya. Tetapi ia menjadi satu contoh apabila politik itu terlalu toksik, terlalu polarized, sehingga benda yang sememangnya membawa keburukan kepada seluruh ekonomi negara tersebut, Amerika Syarikat, dunia juga, dikesampingkan ataupun sanggup dirisikokanlah semata-mata politik kepartian. Jadi menjadi sedikit pengajaran ataupun iktibar kepada kita juga. Ya, saya cuma nak tambah satu sajalah. Ini membuktikan bahawa keputusan yang telah pun dibuat oleh mantan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri sewaktu beliau menjadi PM untuk mendapat persetujuan CSA ataupun satu bentuk CSA sangat-sangat penting dalam bulan-bulan awal kita pulih daripada pandemik. Dan itu adalah tanda bagaimana sokongan dan juga kerjasama bipartisan boleh dicapai untuk mengelak satu mudarat yang lebih besar lagi. Betul. Dan ini menunjukkan seperti mana yang Syaril sebut, walaupun saya nampak mungkin ada perjanjian di kalangan di antara Demokrat dan juga Republican di Amerika Syarikat, but days away from a default. Ya, dan too sudah close. Betul. Dan sudah berkali-kali sampai ke tahap ini. Dan takut satu hari nanti bukan sekadar days away tetapi benar-benar berlaku, dan itu boleh merosakkan sistem antarabangsa juga, bukan hanya Amerika Syarikat. Saya rasa lesson di sini ataupun pengajaran di sini adalah janganlah sampai politik kita terlalu toksik di Malaysia sehingga tidak dapat ada persetujuan ataupun tidak ada common ground, dan ia boleh membawa kepada satu keadaan di mana bukan hanya kerajaan tetapi rakyat juga rugi.
Dan saya harap dan mungkin Syaril juga harap bahawa dalam keadaan politik hari ini yang agak toksik di Malaysia, perkara tersebut tidak akan berlaku di sini. InsyaAllah. Ya. So Syaril, kita telah pilih MVP Datuk Seri Ahmad Maslan pada minggu yang lepas. Dan telah mendapat banyak reaksi. Betul. Reaksi yang agak positif untuk pilihan Mat Maslan lah. Mereka faham. Mereka faham kenapa dia Mat Maslan dipilih. Tetapi saya juga risau waktu kita pilih Mat Maslan, kita juga mengundang risiko yang besar. Sebab saya takut kita akan diserang oleh UMNO. UMNO biasalah kan. Dia mencari peluang untuk menyerang KS. Itu antara hobi UMNO. Ya, musuh UMNO nombor 1 PN, nombor 2 KS. Atau kadang-kadang nombor 1 KS, nombor 2 PN. So saya risaulah sebab kita menyerang the leading light of UMNO, which is Ahmad Maslan. You know, Ahmad Maslan ni leading light ni apa? Dia bintang popular lah. Dia bintang popular dalam UMNO, dan kita telah menyerang, dan saya risau kita akan dihentam. Tapi saya terkejut sebab saya tak pernah setuju dengan apa Isham Jalil ni. Saya setuju dengan dia. Kali ni setuju dengan dia. Nak explain kenapa kita setuju dengan dia. You pun setuju dengan dia? Dalam hal ini, let me explain. Saya tak pasti. Saya tak pasti saya setuju 100% ke tidak. First, bagi background dulu. Background dia. Yalah, satu, saya faham gurauan KJ bahawa UMNO bukan kadang-kadang selalu juga menyerang KS. Tapi untuk posterity dan fairness, KJ pun setuju. It's not all of UMNO. It is parts of UMNO leadership. Yang suka menyerang KS lah. No, it's all of UMNO. Silence is acquiescence. Silence, 100%. Public silence. No, private silence. Come on, we've been through this already. Sure. Private silence means nothing. Silence is acquiescence. What is this in Malay? Silence is acquiescence. Orang tak faham tu. Kalau berdiam apabila sesuatu yang berlaku, bermakna sudah kita setuju dengan perkara itu. Yeah, so it's all of UMNO. Okay. We'll talk about I'm the one who sacked, man. Berbalik pada topik yang KJ introduce tadi, isunya ialah kita pilih Ahmad Maslan sebagai MVP disebabkan, untuk kita ingatkan, sebab dia pemimpin UMNO pertama yang mengatakan secara terbuka orang UMNO undilah DAP dalam PRN. Tetapi benda itu mendapat sambutan yang hambar daripada kalangan UMNO, dan ini dibuktikan apabila Isham Jalil yang KJ sebutkan tadi telah mengeluarkan satu kenyataan balas yang saya lihat dikongsi dan mendapat sambutan yang lebih baik daripada akar umbi UMNO, iaitu beliau mengatakan bahawa tak perlulah UMNO ataupun pemimpin UMNO terlalu agresif untuk mempromosikan DAP dan meminta orang UMNO undi DAP. Malah Isham Jalil mengatakan bahawa itu boleh menyebabkan penyokong parti kecil hati dan menjejaskan kedudukan UMNO pada 6 PRN yang akan datang. Isham Jalil kata, ada pernah kita dengar orang DAP jadi apologist UMNO? Saya tak ada dengar. Itu kata Isham Jalil lah. Jadi rumusannya, no need for UMNO untuk terlalu promote DAP. Itu kata Isham Jalil dan mendapat sambutan. So Isham Jalil mungkin dia tak baca kenyataan daripada Teo Ni Ching lah. Mungkin dia tak baca kenyataan daripada Teo Ni Ching. DAP. Yang telah merespon secara positif kepada kenyataan Ahmad Maslan. Tapi cerita tu tak habis di situ KJ, kerana Ahmad Maslan being MVP. And being Ahmad Maslan as we know, dia takkan diam. Apa yang dia cakap? Dia jawab balik. Dia kata, apa ada hal? Tak ada logo DAP pun besok. Jika UMNO tak ada logo DAP, tak ada logo UMNO pun dalam kertas undi. Kerana akan bertandingnya adalah Barisan Nasional, Pakatan Harapan dan Perikatan Nasional. Jadi dia main technicality pula lah. Dia Mat Maslan setelah dikritik hebat, dia tidak berundur. Dia tidak tarik balik kenyataan. Dia double down. Dia KFC double down. Double down ni untuk ni pendengar tempatan, apa benda double down? Maksudnya kita dah komit pada satu pendirian, orang kritik, kita double commit, kita cakap double zinger lah, double down. Yes. Dia bukan macam kita stop benda tu, kita cakap no, I'm right, you are wrong. Dan kita tidak terima kritikan itulah. Kita double down. So Syaril telah pun sempat bincang dengan ahli-ahli UMNO,
walaupun saya tak tahu syarat ada masa ke tidak sebab baru balik daripada Mabea, tapi saya sempat bersama dengan rakan-rakan UMNO yang masih berani untuk bersama dengan saya, dan mereka semua komplain tentang kenyataan Ahmad Maslan ni. Sebab kenyataan ini sangat-sangat sensitif, dan di sini saya nak jelaskan kepada pendengar ya. Ahmad Maslan ataupun pandangan dan perasaan orang UMNO ni bukan terhadap satu kaum, tetapi terhadap DAP. Let's be very clear about this lah. Ya, dia bukan soal Melayu dan Cina, tetapi parti DAP itu sendiri yang selama ini diindoktrinasi dalam UMNO sebagai musuh atas sebab-sebab tertentu. Ya, dan bila Ahmad Maslan minta supaya diundi DAP, itulah yang mencetuskan kemarahan dan juga penolakan orang UMNO. Dan saya rasa kalau benda ni tak dibendung, Syaril, a lot of UMNO supporters, ramai penyokong UMNO akan memberi undi kepada Perikatan Nasional dalam PRN nanti. Ya. Saya fikir analisa itu betul, KJ. Cuma saya punya ulasan adalah apa pendirian UMNO rasmi sebenarnya. So bukan nak defend Ahmad Maslan, but what was he meant to say? Kerana belum ada sebarang kenyataan rasmi ataupun pendirian rasmi daripada UMNO, dan ini menjadi satu persoalan yang besar yang saya fikir sebelum PRU pun macam tu, KJ. Dia seolah-olah perkara yang susah ni dikelabukan. Maknanya UMNO stand, official stand, MT's official stand, President's official stand, Presiden Parti Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi juga memberi gambaran yang kita tak tahu stand dia kat mana. Dia kata apa? Dia mengakui sukar minta para penyokong untuk terima DAP sebagai sekutu akibat perspektif negatif yang diterapkan sejak 22 tahun lalu oleh kepimpinan terdahulu. 22 tahun ni bila maksudnya Tun Mahathir lah. Dia nak salahkan. Beliau keluarkan kenyataan ni pada 20 Mei, iaitu saya fikir selepas Ahmad Maslan punya statement lah. Tapi elok aja hari tu Zahid dia jemput DAP ke Dewan Merdeka tu. I think we've said before, consistency is not his strong suit. Jadi point dia ialah yalah, benda ni kelabu. So I mean I pun pelik. Adakah Syaril rasa Abang Mat Maslan buat test balloon, trial balloon ataupun deliberately? Well, I don't mungkin itu terlalu sophisticated untuk dia lah. Dia test water. You test water? Yeah. Or you think he's not sophisticated for that? I think Ahmad Maslan is somebody yang calls a spade lah. In the moment that he is in. So bila dia dalam satu ketika tu dia rasa itu yang betul, dia cakap macam tu je. Dia tak kisah apa yang dia pernah cakap dulu. Itu kita pernah komen episod lepas. Tapi point dia lah yang saya nak cakap ni ialah tak boleh salahkan Ahmad Maslan sebab dia bukan melanggar keputusan parti. Sebab keputusan parti sepaham kita lah, kita duduk luar sekarang ni kan, tak pernah mengatakan sama ada sokong tak sokong DAP. Malah segala hujahan sebelum-sebelum ini menggambarkan bahawa UMNO dan Pakatan Harapan semakin lama semakin akrab. Jadi what was he supposed to do? Jom kita ambil isu ni dan kita pandang ke depan ke pilihan raya negeri. Saya nak tanya pandangan Syaril sebab kita semua tahu bahawa dalam keadaan hari ni dia punya konfigurasi pilihan raya negeri ni 1 lawan 1. Parti utama lah, blok utama. Maksudnya PHBN lawan dengan PN. Ya, sebab itu dalam konteks tersebutlah yang Mat Maslan kata UMNO kena sokong DAP. Betul. Dengan harapan DAP akan sokong UMNO supaya 1 lawan 1 dia boleh menang lah. Dia campur undi. Pandangan saya adalah sama ada senario itu akan jadi ataupun tidak. Maksudnya, adakah UMNO, pengundi UMNO, penyokong UMNO akan memberi sokongan kepada calon yang mewakili kerajaan perpaduan ataupun kerana kehadiran DAP sebagai rakan strategik dalam konfigurasi baru ini, adakah mereka akan buang undi kepada Perikatan Nasional? My feeling right now is that at least 50%, sekurang-kurangnya 50% daripada pengundi Melayu yang selama ini menyokong UMNO akan buang undi mereka kepada Perikatan Nasional, and that figure might rise. What's your call? Saya punya call maybe not 50%, but I agree a significant minority akan tidak mengikut binary yang KJ sebut tadi itu dan sanggup berpindah ke Perikatan Nasional. And
figure itu boleh naik apabila ada ketidaksefahaman dalam UMNO macam ni. Jadi my point, going back to what I was saying a few minutes ago, kalau UMNO berani untuk buat apa yang mereka telah buat, Dato' Zahid dah buat apa yang dia buat, ya, bersama dengan Pakatan Harapan, selepas Nur Anwar, DAP dan sebagainya, he's done that. So apalah sangat satu lagi move yang konsisten supaya angka sama ada 50%, 30% tu boleh turun, bukannya naik. Tapi apabila dibuka satu ruang untuk populis-populis dalaman UMNO membaca keadaan akar umbi and go for the sentiment on akar umbi, dan seperti Isham Jalil ni, sebab tu saya tak tahu saya sokong ke tidak, because I know what game he's playing. He's playing the internal UMNO game. Yeah. Ahmad Maslan, seburuk-buruk Ahmad Maslan ke, ataupun kita kritik ke, kita at least he's playing what he thinks is the right thing for the party in the moment. Jadi kredit kepada Ahmad Maslan, dia berani untuk sekat tengkuk dia. Tapi benda and more people in UMNO need to do that. Kalau tak, macam mana? Tapi benda tu akan backfire. Itu yang saya faham, itu yang Isham Jalil nak cakap. Jangan terlalu eksplisit. But if you not explicit and you give a hint like it's okay not to vote for DAP, what do you think? Yang saya sebut minggu lepas adalah sokong calon yang mewakili kerajaan perpaduan untuk kestabilan politik negara. Yeah. That's the line. Right. Maka pengundi pun faham lah. Tak perlu kita kata sokong DAP. Sebab itu memang satu kenyataan yang menyakitkan hati orang Melayu, orang UMNO. Okay, that's a fair point. Cara penyampaian. So saya nak just keluarkan satu kenyataan yang biasalah, yang pedas. PH lebih berguna kepada BN daripada BN berguna untuk PH. Maksudnya apa? Maksudnya pengundi PH yang tidak akan sokong calon Barisan Nasional, jumlahnya lebih kecil daripada pengundi UMNO yang tidak akan sokong calon daripada PH. You know why? Because PH, dia tak akan buang undi kepada PN. PH kebanyakan daripada penyokong mereka, macam mana pun tak akan bagi. Of course, non-Malays, dia tak akan bagi kepada PAS over 1. Yeah. Dia akan campak kepada UMNO ataupun dia tak akan keluar. Yeah. UMNO, penyokong UMNO, plausible dia bagi kepada PN dan tak bagi kepada PH. Betul kan pendengar? Saya faham reading KJ tu. So BN is more useless to PH than PH is to BN. That's one reading. And ini tak termasuk soal liability Zahid lah. Kalau boleh saya berikan bacaan yang bukanlah kontra KJ, tapi from a different angle lah. My concern, kalau boleh pakai concern, adalah yang akan banyak kalah dalam PRN mungkin adalah UMNO. Kerusi-kerusi UMNO itu akan tewas di Utara Selangor misalnya. Kerusi-kerusi UMNO di kawasan-kawasan Melayu mungkin berisiko disebabkan apa yang kita analisakan tentang kemampuan, apa yang KJ kata tadi, penyokong UMNO boleh bagi kepada Perikatan Nasional. Tetapi kerusi-kerusi Pakatan Harapan sedia ada di Damansara misalnya, takkan kalah. Whatever people think, takkan kalah. Of course. So mungkin pandangan saya, reading saya ni bukanlah kontra dengan KJ, tapi it's actually corollary to what you are saying. Okay. In the end, although you are saying that Pakatan Harapan lebih berguna kepada BN, resultnya boleh jadi adalah kerusi-kerusi BN tu yang sikit. Kerusi-kerusi PH maintain. Kerusi PH memang maintain. Cuma BN tidak ada nilai tambah lah untuk kawasan-kawasan Melayu bagi PH. Tapi dah lah dia tak nilai tambah, tapi dia sendiri mungkin kurang kerusi. Yes. So that is anyway. Dan saya yakin kita akan cakap lagi tentang PRN bila tetapi sebelum kita tutup isu ni, saya nak bagi teaser sikit lah kepada PRN akan datang, dan ini melibatkan sahabat kami. So banyak spekulasi berkenaan dengan sosok ini dan juga apakah pilihan beliau dalam PRN akan datang. Tengku Zafrul. So if you were Tengku Zafrul, sorry I didn't pre-counsel this with you. I want to spring and we never do pre-counsels. See what your face is like. You know, what is his choice now? Okay, I mean, kita transparent dengan pendengar. We are friends. I'm close friend with him. I've known him for a long time, and you are his friend as well. But, and you know, I didn't prompt that we were going to talk about you, Zafrul. But what would you do? Because kita tahu bahawa Zaf has a shelf life in Parliament. Sebab dia Senate, dia boleh mungkin 2 tahun lagi kot. Dia dah hampir setahun. 2 tahun setengah. And then 2.5 years more in the Senate.
itu tidak akan bawa dia sampai ke PRU 16. So if he has to vacate his ministry, MITI, then he will be 2.5 years out of politics lah. Dan dia telah buat keputusan untuk full time politics kan, dia dah ketua bahagian Kota Raja, dia dah MT dan sebagainya. So if you are Zafrul, UMNO seats are not winnable like what you said just now. Kursi UMNO di kat Selangor ni more at risk lah, a lot more at risk. I think a lot at risk lah. I mean, ramai yang kata kursi-kursi UMNO ni susah untuk nak menang ni. So what would you do? Dua option. Satu ialah untuk pergi ke kawasan yang bukan tradisi UMNO, mungkin dalam Kota Raja sendiri, dan melihat konfigurasi politik baru di mana penyokong-penyokong Pakatan Harapan boleh top up undi UMNO yang sedia ada, yang sebelum ni tak cukup, untuk potentially menang lah dalam kerusi DUN tersebut. Jadi kalau saya berada dalam kedudukan Tengku Datuk Seri Zafrul dan mahu bertanding dalam PRN, that's what I would do. Tapi since we brought up the subject, I'm not entirely convinced. And again, sorry Zafrul, yang kita bincang pasal perkara ni secara open, I'm not entirely convinced he should run. Macam saya kata tadi, 2 tahun setengah shelf life habis. KJ akan faham benda ni jauh lebih banyak daripada ramai pendengar. Dalam politik dan dalam UMNO ni ada sentimen kalau kita naik terlalu laju. Ada sentimen apabila kita sendiri pernah dituduh perkara sedemikian. Mungkin ada baiknya andai kata Zafrul sits this out, serve sistem dalam kabinet sehingga terpaksa berhenti sebab dah habis Senate, dan buat kerja politik sebagai ketua bahagian dan majlis tertinggi. Itu mungkin mendatangkan lebih respect and appreciation daripada kalangan orang UMNO. Itu mungkin bacaan saya. I know it's a tight call, but this might be an angle untuk kawan kita fikirkan lah, if we can say this on air. No, I mean, saya tidak sependapat dengan Syaril. I think Zaf should go for the state election, and I think jika BNPH menang, walaupun BN hanya satu kursi saja, iaitu Zafrul, go for the big prize. I think he should be the Menteri Besar Selangor. If that is kalau saya dalam kedudukan Zafrul, and that is a potential prize, then I guess my calculus is different. Tetapi kalau sekadar menjadi jadi adun biasa ataupun exco, saya rasa bukanlah mungkin beneath dia, bukan beneath him. I'm not saying that he's too good to be adun biasa, tidak. Tetapi no, and it's important because he's never won an election. Sure. So he needs to win an election, I think. But I think by the same token, he cannot lose it. Of he course, absolutely cannot sebab lose itu it. dia kena pilih kursi yang selamat lah. Yeah. Tetapi saya berpendapat bahawa jika BN dan PH menang, then I think he should become the Menteri Besar Selangor. And I think Amiruddin, to be fair, who's done a pretty good job as MB Selangor, should become a federal minister. He's a dear member of Parliament Gombak, and he's a vice president of PKR. It's a straight swap for me. Okay. Yeah, if that is the price, then of course itu satu benda yang Zafrul perlu pertimbangkan dan saya ingat baiklah. Yep. Tapi sama ada Pakatan Harapan boleh terima peralihan kerusi Menteri Besar andai kata UMNO hanya menang sedikit kerusi, that is a different political Siapa question. yang menentukan? Okay, kita break dulu. Kembali kita ke episod Keluar Sekejap, dan KJ minggu lepas adalah sidang parlimen minggu pertama, dan ada 3 isu yang kita nak kupas pada episod kali ini. Dan yang pertama ialah soal dakwaan ada pendanaan Perikatan Nasional yang datang daripada sumber judi. Pada satu ketika sebelum ni sebenarnya, pada Disember 2022, PMX dalam satu sidang media membayangkan bahawa sebahagian dana pilihan raya beberapa parti datang daripada syarikat perjudian yang terlibat dengan cabutan khas judi. Beliau sebut dana pilihan raya untuk Parti Melayu dan Parti Islam datang daripada syarikat perjudian, dan kita tahulah siapa yang dia maksudkan. Tujuan kita bangkitkan pada episod kali ini adalah kerana pada minggu lepas, pada 25 Mei 2023, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Menteri Undang-Undang, Datuk Seri Azalina Othman Said, dalam jawapan bertulis kepada Yang Berhormat Parlimen Pasir Mas, Yang Berhormat Ahmad Fadli Syari, berkenaan dengan isu ini tentang status siasatan terhadap dakwaan PMX yang kita bacakan tadi. Dalam jawapan bertulis Azalina, beliau sebut
Untuk maklumat yang berhormat, SPRM telah menjalankan kajian terperinci. Walau bagaimanapun, SPRM mendapati maklumat terlalu umum dan tiada pihak yang boleh mengesahkan isu ini. Justru tiada apa-apa fail siasatan yang dibuka ke atas isu ini. Ini jawapan oleh Datuk Seri Azalina yang membangkitkan balik isu ni lah kepada tatapan umum, mengatakan itu kata ada, kemudian sekarang SPRM kata tak ada siasatan pula. Jadi ini mengundang pelbagai komen, pelbagai reaksi terutamanya daripada pemimpin-pemimpin Perikatan Nasional. Contohnya Ketua Penerangan PAS Pusat IR Hairil Nizam Hirudin, bekas Ketua Pemuda PAS dulu, dia minta PMX mohon maaf pada PN ekoran jawapan bertulis Azalina itu. Wan Ahmad Faisal keluarkan tweet ciapan PM10 tipu rakyat dan fitnah Perikatan Nasional. Setiausaha Agung Bersatu yang juga Ketua Pembangkang sifatkan kenyataan Anwar itu sebagai satu lagi siri pembohongan PMX. Tan Sri Muhyiddin sendiri tuntut permohonan maaf. Jadi banyaklah yang menjadi reaksi. Sebelum saya serah pada KJ, nak ceritakan untuk pendengar habis tentang hal ini. Setelah reaksi-reaksi Perikatan Nasional itu, Menteri Undang-Undang Azalina cover line balik. Ataupun diimprove, dia tambah kepada jawapan dia. Dia kata undang-undang negara tidak mempunyai sebarang had masa untuk mulakan siasatan. Dia seolah-olah macam dia reverse balik lah, mengatakan bukanlah kata langsung tak ada, tapi belum dijumpai. Barangkali itu poin dia. KJ, ini adalah satu isu dan tuduhan yang berat sebenarnya yang datang daripada PMX sendiri, dan ini akan berterusan sehingga ada satu muktamad. Benda ni jadi ke tak jadi? Pandangan KJ? Pertamanya, kita kena lihat kenyataan Azalina ini daripada sudut yang politikal lah. Sebab beliau, terutamanya kenyataan yang kedua yang nak cover line tu, adalah sesuatu yang menunjukkan bahawa mungkin setelah dia memberi jawapan bertulis kepada YB Ahmad Fadli, dan kadang-kadang bila kita bagi jawapan bertulis ni sebagai menteri, kita mungkin baca tetapi dalam keadaan yang sibuk, kita tidak memikirkan implikasi politiknya. Dan bila dia jawapan itu didedahkan untuk orang ramai, barulah reaksi politiknya boleh dirasai. Dan selepas itu Azalina cuba cover line dan mengatakan bahawa tidak ada had masa, benda ni belum konklusif lagi. Sedangkan kenyataan itu agak jelas, ya, bahawa tidak ada pihak yang boleh mengesahkan isu ini. That means nobody ada bukti lah tentang perkara ini. Dan Azalina adalah seorang menteri yang sangat politikal. Seperti mana yang kita tahu bagaimana beliau telah melindungi Zahid selama ini, bagaimana satu ketika dahulu beliau telah menyerang Ismail Sabri, tuntut sebagai peguam negara ditukar dan sebagainya, dan sekarang ini peguam negara adalah peguam negara yang sama seperti zaman Ismail Sabri. So that's what we're dealing with here lah. So tolak ke tepi soal Azalina tu. Kenyataan Datuk Seri Anwar pada 5 Disember, saya nak mengingatkan pendengar, Datuk Seri Anwar telah pun membuat kenyataan bahawa dana pilihan raya untuk Parti Melayu, dia tak sebut parti mana, dia kata Parti Melayu dan Parti Islam, datang dari syarikat perjudian. Dibuat pada 5 hari bulan Disember. Syahril masih lagi ingat tak apa yang telah berlaku pada 7 hari bulan Disember, 2 hari selepas kenyataan PMX? Tak ingat. Pilihan raya Padang Serai. Do you think it was accidental or coincidental? Adakah Syahril rasa bahawa kenyataan itu dibuat secara kebetulan 2 hari sebelum pilihan raya di Padang Serai? Kedah, kawasan Kedah, kawasan majoriti Melayu dan kawasan konservatif. Probably not. Probably time for that effect. Absolutely not. Ya. Jadi kenyataan itu dibuat 2 hari sebelum pilihan raya di Padang Serai. Namun demikian tidak ada kesan. Swing sebanyak 24,000 daripada PKR ke Perikatan Nasional. Ya, Perikatan Nasional telah menang dengan majoriti 16,000. Dan kita campur 8,000 majoriti PKR dulu adalah 24,000. So clearly people have forgotten, tetapi saya ingat, dan sebab itu saya mengingatkan kepada pendengar bahawa ini bukan tuduhan lah, dalam bahasa Inggeris adalah insinuation.
kiasan ini telah dibuat 2 hari sebelum. So tidak salah lah kalau PAS follow up dan tanya sama ada dah ada siasatan dan ada hasil siasatan daripada tuduhan tersebut. Dan jawapannya tak ada. Dan saya tengoklah semua komen daripada Perikatan Nasional, PAS, Bersatu dan sebagainya. Yang last sekali adalah Syahril tak sebut tadi, tetapi pada hari Sabtu 27 hari bulan Mei 2 hari lepas, Datuk Seri Anwar telah minta Tan Sri Mahyudin membaca dengan lengkap kenyataannya berhubung dana judi itu sebelum mengambil tindakan undang-undang, dan beliau enggan membuat sebarang permohonan maaf seperti yang dituntut oleh bekas Perdana Menteri itu. Dan dalam saya quote, "Saya tidak akan keluarkan kenyataan kalau saya tidak ada asas." Dengar balik jawapan saya. Ya, that's what PMX said. So memang tuduhan yang berat. Setakat ini tidak ada bukti. Jika saya berada di tempat PN pun saya rasa marah. Sebab terus menjadi insinuation. Terus menjadi kiasan, terus menjadi sindiran, terus menjadi sort of dakwaan sebelum PRN. Kalau kenyataan pertama itu dibuat 2 hari sebelum Padang Serai, ini sekali lagi walaupun menjawab kepada soalan daripada Fadli, ahli parlimen daripada PAS, ini isu ni timbul balik beberapa minggu sebelum Dewan Undangan Negeri di beberapa negeri akan dibubar. Bagi saya, I don't like this kind of politics lah. Kalau ada accusation, buat siasatan dan bagi tahu apakah hasil siasatan tersebut. Saya sependapat dengan KJ dalam hal ini. Dan ini bukan kali pertama PMX lontarkan, kalau ikut bahasa KJ, insinuation lah, ataupun mirip kepada dakwaan, dan biar perkara itu tergantung dan menjadi bual bicara orang ramai dan sebagainya. Dalam hal Tun Mahathir pun benda ni sama juga. Tidak ada bukti yang timbul, tetapi setiap kali perkara itu dipersoalkan, jawapannya ialah lebih kurang, kalau saya dah tuduh tu maknanya ada lah. Just trust me lah. This soal just trust me ni because I'm Anwar. Trust me bro. That shouldn't be the default port of call lah. Dia sekali-sekala sebagai PM yang disanjungi ataupun yang disukai oleh ramai, mungkin boleh lontarkan perkara tu as a quick response, a witty response. Tapi kalau berkali-kali, credibility beliau sendiri akan lama kelamaan dipersoalkan. And it will backfire on him and on PH. Dan kita sebut ini bukan kerana kita tidak mahu berlaku adil kepada PM. I think PMX has a lot of positive qualities. Sure. Especially when it comes to public speaking. Yes. So quality ini ataupun kelebihan ini bila diguna dalam keadaan seperti ini sebagai satu senjata yang menimbulkan syak wasangka kepada orang lain, kepada musuh politik, adalah bagi saya agak tidak adil. So I think if you are to make a tuduhan yang serius, parti X ambil duit judi, yang agak spesifik, maka saya rasa tak boleh buat insinuation lah. You got to back it up. Dan mungkin dalam hal ini orang ramai nak melihat sama ada Tan Sri Mahyudin ada keberanian untuk terus dengan saman fitnah. Betul, dan rakyat akan lihat perkara itu. Tapi but the problem with saman fitnah also, Syahril, dan saya, I fully admit I lost a saman fitnah to Datuk Seri Anwar. Okay, so whatever saya punya hujah, but I lost a saman fitnah to Datuk Seri Anwar, dan itu telah mengambil masa bertahun-tahun. Kalau tak silap saya 8 tahun ataupun hampir 10 tahun selepas the original remark was made. So dalam hal ini, kalau Mahyudin nak buat saman fitnah terhadap Anwar pun, it's going to be too late by the time politically inconsequential. By the time hakim buat keputusan A or B, mungkin Tan Sri Mahyudin dah bersara dah daripada politik. Mungkin So bila buat insinuation, bila buat ni tuduhan yang agak terbuka macam ni, kata trust me bro, I know, it's not fair. I agree. It's not fair. And I think kita punya listeners yang adil dan objektif pun akan fikir this is not fair and shouldn't happen. Okay.
So kita pergi kepada isu kedua yang kita telah pun kesan sebagai isu yang menarik di Parlimen, dan ini adalah satu ucapan yang telah pun, ataupun soalan ataupun ucapan, tak pasti, tapi satu kenyataan yang telah pun dibuat oleh Datuk Seri Johari Ghani, Ahli Parlimen Titiwangsa, semasa sidang Parlimen minggu lepas, berhubung dengan status beberapa syarikat Malaysia yang menandatangani perjanjian MOU dengan beberapa syarikat daripada China, dan kalau pendengar masih lagi ingat lawatan PMX ke China pada 29 Mac hingga 1 hari bulan April baru ini adalah lawatan yang sangat-sangat berjaya, dan kami di Keluar Sekejap pun telah pun memuji dan memberi kredit kepada Datuk Seri Anwar atas lawatan yang sangat-sangat baik dan telah menghasilkan MOU yang bernilai 170 bilion ringgit bersama dengan syarikat-syarikat China. Namun demikian, Datuk Seri Johari Ghani telah bangkitkan beberapa soalan yang penting, sebab pada masa itu semua baca headline saja. Oh, hebat, terbaik, termasuk kami di KS, walaupun kita ada baca sikitlah detail tentang MOU tersebut, bahawa 170 bilion telah pun dimeterai, dan ini adalah lebih daripada apa yang telah pun dimeterai waktu Datuk Seri Najib, bosku, telah pergi ke Beijing waktu beliau menjadi PM. Tapi Datuk Johari, beliau telah melakukan mungkin sedikit desktop research dan SSM research mungkin. SSM desktop research, dan didapati bahawa beberapa syarikat tempatan Malaysia yang memeterai MOU adalah syarikat-syarikat yang mempunyai paid up capital ataupun modal bayar yang RM2, RM100, itu kata yang kecil lah, bukannya syarikat yang ada paid up capital yang besar. Dan tidak ada explanation lah. Kadang-kadang paid up capital dia kecil kerana dia SPV, dan mungkin ada syarikat yang besar yang di sebaliknya, tetapi tak disebut, tak dijawab. Dan ada penjelasan yang telah pun diberi oleh sahabat kita yang kita ceritakan tadi, Datuk Seri Zafrul, yang mengatakan bahawa sebarang MOU syarikat Malaysia dan negara asing yang bakal disaksikan oleh PM akan dinilai terdahulu oleh Jawatankuasa Penilaian MOU. Presumably, Jawatankuasa Penilaian MOU ini adalah terdiri daripada agensi-agensi penilaian daripada MITI seperti MIDA dan sebagainya. Tetapi beliau tidak, kalau tak silap saya lah, Zafrul tidak direct jawab tuduhan Datuk Jo bahawa syarikat-syarikat ini mempunyai modal bayar ataupun paid up capital yang kecil. Is that correct? That is correct. Datuk Jo membangkitkan perkara ni Parlimen, dan pada ucapan asal itu ataupun isu ni pertama dibangkitkan di Parlimen, beliau tidak sebut tentang RM2, RM1 itu lagi. Beliau menyebut tidak ada track record. Kemudian bila tuduhan ataupun persoalan itulah, bukan tuduhan, dibangkitkan, maka Tengku Zafrul jawab bukan di Parlimen tetapi dalam video TikTok. Okay. Dalam video TikTok di mana beliau jelaskan beberapa poin, dan poin paling utamanya ialah bahawasanya MOU ni apabila disaksikan oleh PM akan dinilai terlebih dahulu oleh Jawatankuasa Penilaian MOU. Maknanya bukan calang-calang ataupun bukan sesiapa sajalah boleh menandatangani MOU bersaksikan seorang Perdana Menteri. Dan kalau boleh saya kongsi secara ringkas, KJ, waktu saya bekerja dalam Pejabat Perdana Menteri dengan Datuk Mail, perkara ni memang berlakulah. Apa saja syarikat yang kita boleh bayangkan, syarikat yang nak dapat mileage, nak dilihat bersama PM, nak cakap kat semua orang PM witness the signing of my MOU, semuanya mesti melalui tapisan daripada Jawatankuasa ini. Pada waktu saya pegang Jawatan Pengarah Bahagian Ekonomi, the biggest agency ialah MIDA lah. Jadi MITI, MIDA kena betul-betul approve, dan dia kena buat kajian background check siapa company ni, who is behind this company, barulah diluluskan, barulah PMO boleh sign off. Jadi ada kebertanggungjawaban bersama. Dalam hal ini saya fikir fair,
dan maknanya dah melalui tapisan. Cuma persoalan asal oleh Datuk Jo itu, company ni tidak ada track record. Let's assume that is true sebab kita pun tak tahu. Mungkin tapi, individu di sebalik company tersebut ada mungkin track record. Ada track record tapi maybe the company, the vehicle itself mungkin tidak ada track record. Tak tahu, ini kita fikir secara positif. Tapi mungkin saya nak bawa satu angle politik ringkas KJ, iaitu kenapa perkara ini berbangkit dan nampak seolah-olah Datuk Jo terutamanya mula menjadi sedikit maverick dari kalangan backbenchers ataupun grup BNPH sekarang ni lah. Dan kita tahu perkara ini mungkin ada sangkut paut dengan pendirian beliau ataupun posisi beliau dalam UMNO yang tidak dilihat 100% dalam kem Datuk Seri Zahid. So dalam soal the merits of the question ini, saya fikir dia telah terjawab oleh Tengku Zafrul. Dia sebut tentang jawatan kuasa. Soal RM2, RM1 tu kita pun ada bacaan yang mungkin lebih positif. Kita husnuzon. But the more interesting question is this the start of you think lebih banyak persoalan-persoalan dibangkitkan oleh individu seperti Datuk Jo? So kita tamatkan perbincangan tentang isu ni dulu sebelum kita masuk ke dalam perbincangan political intrigue ni. Saya berpendapat bahawa memang mungkin ada asas Datuk Jo tidak akan bangkitkan isu ni sekiranya dia tak buat penyelidikan berkenaan dengan latar belakang syarikat ini. Tetapi kita tak cukup detail berkenaan dengan siapa di belakang syarikat tersebut. Mungkin orang di belakang syarikat tersebut ada track record. Kadang-kadang dia tubuhkan syarikat baru bagi tujuan tertentu khusus untuk membawa pelaburan tersebut. Dan untuk makluman pendengar, MOU ni means jack lah. I mean it's we talked about this last time. So bila MOU ini tidak ada makna dari segi undang-undang, komitmen undang-undang, kadang-kalanya businessman dia akan tubuhkan SPV ni syarikat as a placeholder lah, untuk buat MOU tersebut. Dan kemudian barulah dia akan meningkatkan dia punya paid up capital sekiranya ada perjanjian yang kukuh dan sebagainya. So I think that's to defend PMX lah, because maybe this is early days MOU. Tak perlu untuk ada syarikat yang ada paid up yang tinggi. Mungkin we don't know who's behind the companies and all that. But KJ, sorry to jump in. But when you make a fuss about 170 billion MOU, then you should expect the other side of the coin lah. You kind of open yourself up kepada kritikan. Okay, that's fair. But it is an MOU. That's what jawapan saya. MOU ni adalah saya terdengar BFM. I suppose BFM is our competitor now, where they said MOU is not even a first date. Oh, right. MOU is swiping right on Tinder. I don't know what that means. I don't know what Tinder is. Oh, okay. Okay. So they say it's not even first date. That's what the MOU ni tak ada nilai yang banyak lah. So okay, 170 billion MOU sounds good, but now it's all about nak tengok sama ada realize ataupun tidak. And then we will see. Whether the companies are credible. Fair. Okay, let's go into the intrigue. Okay. So saya rasa seperti mana yang this is ending up becoming a advice session by KS. Actually, saya nak cover by K to the government about just now Zafrul should become the MB, Amir should become minister and replace Zafrul. I think, saya berpendapat bahawa maybe selepas pilihan raya negeri, Datuk Johari Ghani should be made the second finance minister. Then I'll explain why. Sebab bagi saya, setiap kali Perdana Menteri memegang jawatan Menteri Kewangan, ada Menteri Kewangan kedua. Zaman Tun Mahathir pegang jawatan Menteri Kewangan selepas Datuk Seri Anwar dipecat. Kalau tak silap saya, Datuk Seri Mustafa Muhammad dilantik sebagai Menteri Kewangan kedua. Pak Lah bila jadi Menteri Kewangan telah meneruskan tradisi Dr. Mahathir memegang jawatan Menteri Kewangan, dan pada masa itu Tan Sri Nur Muhammad Yaakob dilantik sebagai Menteri Kewangan kedua. Najib bosku bila jadi PM juga memilih untuk menjadi Menteri Kewangan. Penggal pertama Datuk Seri Husni Hanazlah jadi Menteri Kewangan kedua, dan pada penggal yang kedua Datuk Seri Johari Ghani yang menjadi Menteri Kewangan kedua. Why? Sebab Menteri Kewangan ni dia ada banyak keputusan dan juga dokumen yang perlu ditandatangani setiap hari.
Dan mesti oleh menteri, tak boleh timbalan menteri. No, dalam akta, banyak akta yang berhubung kait dengan perbendaharaan ni, dia tulis menteri. Seorang menteri. Maksudnya menteri kewangan. Dia tak boleh bagi kepada timbalan menteri. Mak Maslan. Just as well lah Mak Maslan kan. But anyway, so bila dia menteri kewangan kedua is a full minister. Sure. Dia ada dalam cabinet walaupun dia second finance minister, dan dia akan ada dia punya limit of authority lah. Mungkin menteri kewangan akan kata okay, kalau besar macam ni you kena rujuk kepada saya, yang lain semua you can decide lah. Sebab saya daripada awal lagi saya kata kepada Syaril, and again PMX is a very very talented politician, 100%. Okay, that I think we can agree with that. But no matter how talented you are, tidak ada seorang individu yang ada bandwidth yang boleh melaksanakan kedua-dua tugas Perdana Menteri dan Menteri Kewangan secara penuh. Dan percakapan yang saya dengar daripada perbendaharaan, banyak keputusan dan file-file mula bertimbun dan slow. Right. So I think if you want a good MK2 dan tak nak lantik dari kalangan profesional, nak lantik dari kalangan UMNO yang tidak 100% sehaluan dengan Presiden UMNO Datuk Seri Zahid. What do you think? Yeah, I think on the idea itself, politics aside, tepat. And I heard Joe was offered a cabinet seat. Yeah, I heard that too. He turned it down. Yeah. Untuk pendengar keluar sekejap, Datuk Seri Joe was offered Kementerian Nik Nazmi, and he turned it down just before the announcement. Yes. Sebab dia berpendapat bahawa dia lebih efektif sebagai backbencher daripada satu kementerian yang mungkin dia sendiri mungkin tidak ada passion, kepakaran ataupun passion. Yang kedua, climate change is a big issue, tapi mungkin dia tengok kepada bajet dan bajet itu tidak setimpal dengan the climate change that you want, the sort of changes that you want to bring, I suppose could have been. So actually he was already considered. Or maybe it's just that dia mahu selari dengan jenama dia lah. Maybe. Which is economics and finance related. Maybe so he was already considered as a minister, so why not? I would strongly advocate kalau jika Perdana Menteri tidak mahu mengambil seorang daripada luar professional sebagai Menteri Kewangan, that Joe Ghani is your choice. Sure, why not? Yeah, for MK2. Okay, kita akan kembali selepas ini. Selamat kembali ke podcast Keluar Sekejap. Ada satu lagi isu, sebenarnya ada dua lagi isu di Parlimen yang besar. Tapi satu isu tu, Syaril, saya rasa kita simpan untuk special episode. Okay. Iaitu isu yang berkenaan dengan Littoral Combat Ship ataupun LCS. Yeah. Yang mana LCS ni seperti mana yang kita semua tahu, satu isu besar di mana peruntukan besar telah pun diguna, namun satu pun LCS ataupun kapal perang besar belum lagi siap. Jadi kita akan save mungkin for next week, LCS. Yeah. Okay, dan kita pergi kepada isu terakhir di Parlimen yang Syaril dan saya rasa agak menarik, dan ini adalah kenyataan yang dibuat oleh Yang Berhormat Fadlina Siddiq, Menteri Pendidikan. By the way, I mean I think she's not really tested herself dalam isu-isu yang lebih structural, but I think she's gotten off to a decent start. I haven't noticed much. Yeah? So maybe you can say why you think? I think maybe optically dalam media sosial dan sebagainya, dia sentiasa berada di lapangan, sentiasa berada bersama dengan warga pendidik. Cara dia jawab di Parlimen pun agak baik, dan more importantly, she's of course not made any big blunders. But of course dia belum lagi, I think, shown any structural bukti perubahan struktural lah. Yeah. But I think so far, steady hands. Steady-ish. Anyway, dia telah sebut bahawa di Dewan Rakyat hampir 50% pelajar lepasan SPM sesi 2021 tidak minat sambung belajar. KS telah memilih isu ni sebab bagi saya ini isu yang serius. 48.74% ataupun lebih daripada 180,000 pelajar lepasan SPM sesi persekolahan
2021 memilih untuk tidak menyambung pengajian di peringkat lebih tinggi. Dan daripada Jabatan Perangkaan menunjukkan bahawa kira-kira 390,000 ataupun 72% pelajar lepasan SPM pada tahun 2019 tidak berminat untuk meneruskan pengajian. Jadi ada penurunan sikit tapi still high level 50. Yeah. 1 and 2. So seorang daripada 2 tidak memilih untuk pendidikan yang lebih tinggi, sama ada pergi ke universiti ataupun untuk masuk ke jurusan TVET. Dan saya difahamkan kalau kita tengok kepada kajian oleh Pusat Penyelidikan Undian UCSI, ya, ini satu survey yang telah pun dibuat daripada 1,000 responden. Jadi bukan satu sampel yang kecil. Kenapa tidak mahu menyambung pelajaran? 34% ingin jadi influencer atau pempengaruh. Oh, that's what influencer is in Malay. Pempengaruh. KOL lah, Key Opinion Leader. 26% mahu buat ekonomi gig seperti e-panggilan dan 22% ingin mulakan perniagaan. I think mulakan perniagaan tu tak apalah, because at least tu ada ambition, ada cita-cita nak jadi entrepreneur. Tetapi mungkin they will argue that maybe first two pun entrepreneurial. Yeah, that's right. I don't know. It's not like kita dapat jawapan bahawa dia sebab tidak ada apa-apa perancangan. Yang tidak ada perancangan hanya 8% saja. So bila kita teliti kenapa tidak mahu menyambung pelajaran, hanya 8% yang clueless. If the clueless tu tinggi, mungkin kita risaulah. Tetapi sebahagian besar daripada yang lain, ada 92% ada cita-cita. They want to be KOL, they want to do gig, or they want to start a business. So the question is, with a tertiary education for the young generation. Yeah. Maybe the other question before that, KJ, ialah yang dibangkitkan oleh ramai apabila data ni keluar. Adakah ini satu perkara yang harus didorong? Betul, mereka ada cita-cita menjadi pempengaruh, membuka perniagaan dan masuk e-hailing dan sebagainya. Tapi bukankah itu, ini yang dikatakanlah, bukankah itu satu jalan ke arah mungkin gaji yang pendapatan yang okey pada umur 20-an, tetapi bahasa Inggerisnya is a low ceiling, meaning how much can you actually earn over time dalam kerja-kerja sebegitu, berbanding berkorban masa dan kewangan untuk masuk ke menyambung belajar sama ada universiti, TVET dan sebagainya, kemudian secara jangka panjang akan boleh menerima pendapatan yang lebih tinggi. I think that is the concern. On the income level, on the pendapatan side. On the other side, KJ, adalah the skills and the kind of economic activity yang akan dijana oleh negara kita. Andai kata kita punya orang muda, belia kita kebanyakannya pergi ke industri-industri dan kerja-kerja seperti mana yang KJ berikan, adalah kerja yang baik, yang ada maruah dan sebagainya. Jangan kita kecilkan. Tetapi dari segi ekonomi makro, aren't exactly the most exciting ataupun productive and growth inducing work. So dua sudut lah yang membuatkan orang risau tentang boleh trend saya ini. bagi sudut yang berbeza tentang isu ini. Ya, mungkin saya tidak kata dengan pasti ini pandangan ataupun ini adalah sebab dan juga asas kenapa sebahagian besar daripada pelajar lepasan SPM kita tidak memilih untuk melanjutkan pengajian mereka. Tetapi mungkin mereka melihat rakan-rakan terdahulu masuk universiti, terpaksa ambil pinjaman PTPTN yang berpuluh-puluhan ribu. Tetapi dengan segulung ijazah daripada universiti, susah untuk dapat pekerjaan. Dibebankan dengan hutang PTPTN yang besar. Dan akhirnya buat kerja e-hailing juga. Dan ini bukan seorang dua, Syaril. Ya. Saya rasa ramai yang menghadapi nasib seperti itu. Jadi kalau saya di tempat seorang lepasan SPM yang bagi pandangan dia mungkin okeylah, aku ni tak layak masuk ke fakulti perubatan, tak layak ke fakulti kejuruteraan, tidak ada minat untuk pergi dapat degree dalam computer science.
saya dapat fakulti yang ialah selama ni agak ada masalah dengan kebolehpasaran. Elok daripada saya ambil PTPTN, korbankan 3-4 tahun untuk dapat segulung ijazah, lepasan daripada universiti yang mana saya akan berdepan dengan masalah pengangguran. Lebih baik saya pergi direct kepada pasaran kerja. Dan dalam tempoh masa 3-4 tahun tu, walaupun saya tak ada ijazah, Syaril kata tadi there's a ceiling, mungkin saya boleh buat micro credentialing. Mungkin kalau saya ni resourceful ataupun saya ni adalah seorang yang ada cita-cita yang agak besar, saya boleh ambil kursus-kursus jangka pendek yang mungkin akan memberi saya kemahiran yang lebih menepati kehendak industri. Saya fikir apa yang KJ jelaskan tadi tepat dan saya setuju hampir 100%. Dan kita perlu soal kenapa sampai ke tahap inilah. Bila saya sebut tentang kekhawatiran dan sebagainya, bukannya kita nak mengadili, menghakimi ataupun judge mereka, orang muda yang buat pilihan ini. Kerana seperti KJ jelaskan, dia bukan datang daripada tak ada tempat, dia datang daripada masalah structural yang menyebabkan earning power itu macam tidak sangat naik apabila terpaksa mengambil PTPTN dan sebagainya dan ambil masa untuk sambung belajar, akhirnya keluar nasib tidaklah naik berbanding dengan mereka yang daripada habis SPM terus mencari pendapatan dengan kaedah lain. Dan KJ sebenarnya telah pun menggariskan beberapa idea ataupun konsep yang saya nak bangkitkan tadi, tapi tepat sekali, iaitu micro-credentialing sebagai salah satu mungkin inovasi dalam struktur kita. Instead of kita nak suruh orang masuk universiti, dan saya dipahamkan hampir 25% daripada lepasan SPM masih lagi pilih untuk pergi universiti, arguably that is too high with the current structure and wage structures that we have. Kalau kita boleh jujur, tak semua orang yang perlu masuk universiti. Dan tak juga kalau tak masuk universiti tu mesti masuk ke institusi TVET yang juga ambil masa bertahun-tahun. Yep. Ada perlunya definisi yang lebih luas, yang lebih fleksibel tentang apa maksud TVET itu. Micro-credentialing on certain areas, you could argue, is a new way of seeing TVET, right? Bukannya pergi ke institusi IKBN ataupun ILP dan sebagainya seperti lazim-lazim dulu. Dan ini antara perkara yang perlu dikaji dan keberanian untuk mengubah sistem yang sedia ada. Satu, micro-credentialing. Adakah kerajaan dan juga sektor swasta sedia untuk membuat satu peralihan budaya? Sebab KJ, kalau nak cakap dengan orang micro-credentialing dan sebagainya, we need also potential employers untuk accept these micro-credentials as equally legitimate berbanding dengan degree universiti kan. So that requires employers to have that shift, requires kerajaan untuk push employers to have that shift. On the other side, kerajaan sendiri dah lama bercakap tentang konsep education to employment kan KJ. And on that side of the, I suppose the demand side, perlu ada lebih banyak intervention daripada pihak kerajaan, dan di sini mungkin YB Fadlina dan juga Datuk Seri Khalid Nordin boleh lebih agresif dari segi soal structural issues. What can government potentially do? And we've seen blueprints like this, right KJ, over the years. It doesn't seem to be implemented or executed that well, di mana lebih banyak pembabitan industri dalam kurikulum yang diajar dalam universiti, pembabitan industri dalam pengajaran dalam sistem universiti itu sendiri, yang boleh membantulah supaya ada kebolehpasaran yang lebih baik. Dari segi struktur kursus yang ditawarkan oleh universiti itu sendiri, adakah mendapat maklum balas yang wajar, yang cukup oleh pihak industri dan employer, majikan? Jadi ini antara perkara-perkara struktural yang sebenarnya dah dibincangkan lebih 10 tahun. Maybe this is the time untuk I don't know whether we need a blueprint, but something yang mirip kepada rancangan radikal yang kita lihat daripada Nik Nazmi dan Rafizi on the other side of government. Can we do this for education? Boleh tak saya tambah satu lagi kementerian dalam equation tersebut? Kementerian Sumber Manusia. Ya, betul. Sebab kalau kita melihat kepada hujah Syaril tadi dan juga hujah awal saya, kesimpulannya adalah bukan semua lepasan SPM harus pergi ke universiti. And there's nothing wrong with that. There's nothing wrong with that. Visi satu ketika dahulu di mana kita mengharapkan majoriti daripada anak-anak muda kita pergi ke universiti, I think is now misplaced. Sebab satu, sebahagian daripada anak-anak muda kita memang tidak ada minat ataupun tidak ada aptitude untuk pergi universiti. Tidak bermakna bahawa mereka tak pandai.
It's just the aptitude is somewhere else. Sure. That's why we've spent so much money on TVET. Now, so kita dah ada university track, kita dah ada TVET track. Now I think we should open the lifelong learning track, which is your micro-credentialing, on-the-job training, dan that requires KSM. Sure. Jadi this whole education to employment ni, education presumably foundational education sampai SPM lah, because I think all of us agree that's the basic that you need, 100%. But beyond that, then the kids, dia akan ambil, sama ada dia akan go to university, academic, or they're going to go to TVET, vocational, ataupun dia job market, where kita tak nak melihat bahawa job market tu just kita biar macam tu saja. I think we should have a big push di mana anak muda yang nak masuk terus ke dalam dunia pasaran kerja has access to ongoing lifelong training. Absolutely. And on-the-job skills. Yeah. Then I think we're talking about something exciting here. Dan mereka yang nak pergi ke track yang keempat, which is keusahawanan, which is why I will add also Kementerian Keusahawanan, have access to same thing lah, same grants, loans, training, accounting skills, all of that. Dan KJ, kalau saya boleh sambung, kalau apa yang KJ gambarkan dan apa yang saya gambarkan tu kalau bolehlah tercapai, dan kita akan melihat jawapan yang berbeza dalam survey UCSI. Bukanlah kita kata e-hailing influencer ni tak bagus, tetapi mungkin jawapan-jawapan lain pun akan ada. Nak jadi coder, nak jadi programmer, nak jadi graphic designer tanpa degree, tanpa TVET. That's also, I mean, to be fair, mungkin ini maksud je lah, ekonomi gig ni boleh jadi graphic designer, freelancer dan sebagainya, right? And influencer ni pun bukan semata-mata nak buat shopping dekat TikTok. Yes. Tetapi mungkin influencer yang boleh mendapat pendapatan daripada syarikat-syarikat besar antarabangsa. So that level of ambition will have to come dengan on the job training ataupun lifelong learning yang KJ katakan tadi. Sebab kita kena reimagine education. Kalau dia sebagai lepasan SPM, what are they? 17, 18 years old? 17 years old. Lepasan SPM, dan dia memang ada tekanan daripada keluarga. Katalah dia anak sulung dan dia nak bantu mak bapak. Dan kalau dia pergi ke alam pekerjaan tanpa ada usaha daripada kerajaan dan juga majikan untuk upskill, then of course, then there's going to be a ceiling. Dia akan ada dinding dalam laluan kerjaya dia. Tetapi kalau kita boleh redefine dan dia boleh sentiasa upgrade dia punya skill along the way, I think we shouldn't be too worried. Tetapi dalam keadaan, of course, benda ni laluan-laluan yang saya sebutkan tadi, academic, TVET, straight into job market, keusahawanan dan sebagainya, belum lagi dibina, yes, kita harus bimbang dan risau tentang perkara ni. Tapi kita kena reimagine benda ni, Syaril. Dan mungkin untuk last comment on this, lebih spesifik, supaya kita tak cakap awang-awangan saja, kita boleh gunakan atau boleh mulakan dengan rider-rider e-hailing kita, yang kita tahu ada dalam syarikat-syarikat yang paling besar adalah Grab lah. Dan Grab ada yang saya dipahamkan sistem ataupun peluang untuk menaikkan kemahiran supaya mereka yang jadi e-hailing rider sekarang ni boleh buat kerja-kerja lain dalam ekosistem Grab juga. AirAsia has as well. AirAsia Academy. Dia menawarkan coding, dia menawarkan kejuruteraan, data dan sebagainya. Yes. I guess along the lines of what you said, mungkin kerajaan boleh lebih proaktif untuk pastikan kalau syarikat swasta ada offer benda ni, how can we incentivize and push supaya boleh lebih ramai lah. And there are incentives, but kita rasa bahawa piecemeal. Yes, piecemeal. Correct. Yeah. Yeah, so that's our take on this issue. It's not entirely negative. Okay. Boleh dijadikan perkara yang baik dan positif. So, no spoilers here, but teaser. Okay. Untuk episod akan datang, kita ada seorang tetamu. Kita ada tetamu. Siapakah tetamu tersebut? Tetamu istimewa. So wait for the next KJ's episode. best friend. Keluar sekejap. Terima kasih.